Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, ikhwatul iman, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Al-Alim, daripada Al-Fattah, kita menyambung bacaan buku kita Afatul Lisan. Kita sampai pada muka surat 24. Kita masuk hadis dari Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabul muslimina ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. Ini dalam riwayat Abi Daud. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi bersabda, terjemahan dia, wahai sekalian orang yang baru beriman di mulut, yang keimanan itu belum masuk ke dalam relung hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin atau mencari-cari kejelekannya. Sesungguhnya orang yang mencari-cari kejelekan orang beriman, maka Allah akan mencari-cari kejelekannya. Barang siapa yang kejelekannya dicari-cari oleh Allah, maka Allah akan mempermalukan dirinya di rumahnya. Allah akan mempermalukannya walaupun dia berada dalam rumahnya. Kata penulis, hadis di atas mengingatkan bahawa menggunjing, yakni mengumpat seorang Muslim termasuk ciri khas orang munafik, bukan ciri orang beriman. Dalam hadis tersebut, Nabi mengancam Allah mengancam akan membuka aib orang-orang yang mencari kejelekan kaum muslimin. Allah membalas mereka disebabkan oleh perbuatan jelek yang mereka lakukan. Allah akan menyingkap kejelekan-kejelekan mereka walaupun mereka berada di dalam rumah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala. Ini ikhwan hadis yang kita baca. Ini di antara tambahan hadis lah yang penulis bawa. Cuma dalam hadis ini ikhwan ada satu
yang menarik pada kita, iaitu Nabi menyebut perkataan ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu. Apa kita kata, sirah perkataan yang disusun ini dengan perkataan la taghtabu, seolah-olah dia menjadi suatu dalil pada kita. Dalil apa? Dalil untuk menyatakan di antara perkara yang menyebabkan nuqsanul iman, berlaku kurang iman, adalah ghibah. Berlaku nuqsanul iman, pengurangan pada iman, ataupun hati tidak dapat merasai kemanisan iman, di antara puncanya ialah ghibah. Sekiranya ghibah itu tidak ada hubungan dengan iman, maka Nabi tak akan guna perkataan la taghtabu setelah Nabi menyebut lam yadkhulil imanu qalbahu. Seolah-olah, kenapa lam yadkhulil imanu qalbahu? Seolah-olah jawapannya ada pada ghibah, taghtabu. Jadi makin rancak orang itu ghibah, makinlah iman tak lekat dalam hati dia. Apabila iman tak lekat pada hati, maka dia juga tidak akan lekat pada lisan. Apa itu? Kita panggil atharul iman, samaratul iman, buah iman. Hasil daripada iman tak ada oleh lidah. Tetapi pada awal hadis Nabi kata ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang yang nampak lisan dia beriman tapi hati tak ada iman, kerana dia banyak melakukan ghibah. Ghibah yang dia lakukan ini bukan dengan tak sengaja, bahkan dengan sengaja, dengan dirancang. Tapi dia seolah-olah berlakon macam mana dia beriman. Maka kerana itu penulis menyebut ini watak ini tak boleh jadi melainkan dia seorang munafik yang tulen. Sebab orang ni kalau tak ada iman dalam hati, dia tak boleh nak ada iman di mulut, tak boleh. Tapi macam mana orang ni boleh ada iman di mulut tapi ribah dia buat? Maka ini betul-betul munafik hakiki, sangat munafik. Maka penulis menggunakan perkataan ciri khas kepada orang munafik. Perkataan ciri khas pada orang munafik itu bukan daripada hadis, tapi itu perkataan yang penulis ijtihad. Dia ijtihad kalimah itu. Sebab berdasarkan pewatakan hadis ni, tak mungkin orang yang tak ada iman dalam hati boleh berlakon. Dia berlakon juga ada iman di lisan, itu adalah munafik. Maka apa yang menyebabkan iman tak boleh masuk dalam hati? Sebab dia mengumpat. Mengumpat macam mana? Itu kita baliklah pada pelajaran yang yang dah kita belajar takrif. Ini mengumpat yang kita kata hakiki punya mengumpat. Dan apa lagi dia buat? Dia buat perkara yang kedua, iaitu tattabi'u auratihim. Dia suka membuka aurat orang Islam. La taghtabu, la tattabi'u auratihim. Janganlah kita ikuti hal mengumpat itu dengan dosa yang berikutnya. Apa dia? Suka membuka aib orang. Baik. Ikhwan a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Ingat tak apa Imam Ghazali kata pada orang yang mengumpat ni? Imam Ghazali kata, satu orang tu zina 30 kali. Lebih teruk orang yang mengumpat sekali. Bukan makna menghalalkan zina, dah, bukan. Tetapi kerana zina itu dosa dia dengan Tuhan. Dan tak ada orang zina, lepas dia zina, dia open. Dia mesti nak tutup lagi. Tapi orang yang mengumpat ni beza dengan orang buat zina. Apa dia? Dia open. Dia cerita. Dengan tak ada, dengan muka tak bersalahnya, dengan muka sekupang dia tu.
Saya nak mengambil sedikit perkataan para ulama, tapi saya confuse, saya pergi letak tak mana Ustaz Nan. Kerana saya pun tak berapa ni sangat. Pasal saya teruja dengan kuliah Ustaz Nan tadi kan, saya pun kuliahnya menyentuh hati, menyentuh perasaan. Begini, ikhwan, dosa mengumpat. Kenapa dosa mengumpat? Imam Al-Ghazali kata lebih teruk daripada zina 30 kali. Kerana dalam mengumpat ini, ikhwan, dia akan menghimpun semua dosa-dosa besar. Seperti apa? Seperti ini. Seperti aurat. Membuka aurat, membuka aib orang. Tak ada orang mengumpat yang tak membuka aib orang. Tidak. Mana ada. Saya nak mengumpat patuh syariah. Mana ada mengumpat patuh syariah. Tidak ada. Satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua, orang mengumpat tak boleh lari daripada fitnah. Dia automatik. Benda yang dia cerita dalam bentuk asalnya hakiki, mengumpat. Betul. Tapi dia akan tambah. Dia automatik. Dia akan datang secara automatik. Dia akan tambah. Lepas tu, bila itu datang, dia akan datang lagi namimah. Dia akan datang lagi mengadu domba. Akhirnya, package asalnya dikatakan riba, hanya mengumpat, tapi package dia menghimpunkan ke semua dosa besar. Akhirnya, mengumpat itu bertukar menjadi suatu fitnah. Maka Allah Ta'ala menyatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahawa fitnah itu lebih besar daripada bunuh orang. Ataupun al-fitnatu akbaru minal qatl. Bahawa mengumpat itu lebih asyaddu tadi, lebih teruk, ini lebih akbar, lebih besar daripada bunuh orang. Sebab dia tikam orang bagi mati itu habis. Tapi sengsara kerana fitnah ni, sengsara kerana diumpat, sengsara kerana namimah ni, sampai kita dalam kubur tak habis lagi. Sengsara tu kita tanggung. Maka orang yang buat zina ni Allah azab dia sekali. Orang yang mengumpat ni Allah azab dia 30 kali. 30 kali kawan tu buat zina, baru sama dengan satu mengumpat. Oh subhanallah. Sangat menakutkan. Baik. Saya nak kata sedikit perkataan para ulama ini sebelum saya ingat. Sementara saya ingatlah. Kaifan najah? Ini berkenaan dengan satu soalan. Seorang murid bertanya pada guru dia ketika mendengar guru dia bercerita pasal hal mengumpat, hal fitnah, hal mengumpat, hal mengadu domba. Maka murid dia tanya kat dia, kaifan najah? Dia kata, guru, bagaimana nak selamat? Bagaimana nak selamat? Begitu dahsyatnya dosa mengumpat ni, dan kami pun mengerti. Maka dia kata, kaifan najah? Kaifan najah? Bagaimana nak selamat? Wa kaifa tariquhu? Macam mana jalan nak selamat pula? Maka sang guru menjawab. Ini jawapan ini sangat menarik. Kerana soalan ini berkaitan dengan mengumpat, fitnah, riba, mengadu domba. Kan? Guru tu menjawab dengan satu perkataan. Dia kata, la tanzur ila abna'id dunya. La tanzur ila abna'id dunya. Janganlah kamu melihat langsung kepada muka anak-anak dunia ni. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia kata budak dunia. Budak dunia. Perkataan tu menunjukkan perkataan yang hina. Dia ini sampai menjadi pencacai dunia. Dia hina hamba dunia. Dia kata budak dunia. Budak dunia. Dunia boleh pokok tak katik dia. Sang guru menjawab,
la tanzur ila abna'i dunya. Pada bahagian pertama dia jawab begini. Dia telah meletakkan orang yang terlibat dengan mengumpat, riba, fitnah, namimah dan tajassus ini, membuka aurat aib orang. Orang ini sebagai hamba dunia, hamba suruhan, pencacai dunia. Yang martabat tu martabat bukan mulia, martabat hina. Saya katakan ini ada kena-mengena dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim mengulang perkataan yang sama, dan saya fikir orang yang menyebut ini, saya rasa dia nakal daripada Imam Ibn Qayyim dengan dia memindahkan beberapa perkataan. Sebab dia punya itu sama. La tanzur ila abna'i dunya. Ingat balik soalan dia, kaifan najah? Bagaimana nak selamat daripada sifat buruk ni semua ni? Sifat buruk ni. Sifat mengumpat ni semua ni. Macam mana nak selamat? Dan wa kaifa tariquhu? Wa kaifa tariqatuh? Dan bagaimana jalan nak keluar daripada ni semua ni? Maka sang guru menjawab, la tanzur ila abna'i dunya. Jangan kamu pandang sekalipun kepada ahli dunia ni, anak-anak dunia ni. Muka dia pun tak mau tengok. Sang murid dengan herannya menyatakan, dia kata, wa kaif? Macam mana ni? Bolehkah kita hidup tak tengok muka orang ni? Wa kaif? Macam mana ni nak hidup? Dia kata kepada guru dia, dia kata wadah. Tolong jelaskan. Tolong bagi sedikit penjelasan. Guru dia kata, nazar ilaihim zulmatun. Apabila kau melihat wajah orang yang terlibat dengan mengumpat, dia akan menggelapkan hati kamu. Belum dia bercakap lagi, hati kamu dah gelap. Kenapa? Kegelapan itu datang daripada isi dan muatan mengumpat yang ada dalam diri dan fikiran dia. Cahaya gelap tu dah sampai pada kamu. Aku kata jangan pandang langsung kepada wajah orang yang suka mengumpat. Tentulah soalan itu, jawapan bila guru bagi, murid akan jadi terkejut. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang mengumpat itu kawan kita. Kadang-kadang daripada keluarga kita. Kan? Dia kata, la tanzur ilaihim. Jangan tengok muka dia langsung. Kerana mereka ini abna'ud dunia. Mereka dah jadi hamba dunia. Jadi dia akan merasakan, susahlah nak hidup ni. Macam mana nak hidup ni? Tak apalah kalau kau nak tengok muka mereka, kau nak campur dengan mereka, kau punya pasal. Tapi aku nak bagi tahu, nazar ilaihim zulmatun. Menatap mata, kau pandang mata mereka, kau akan dapat kegelapan hati. Selagi mana mereka tidak beristighfar dan taubat di atas dosa riba itu, kau akan jadi masalah. Satu, la tasma' kalamihim. Jangan dengar satu pun cakap mereka. Jangan dengar. Fa inna zulmatun fi qalbika. Kerana cakap mereka akan masuk dalam hati kamu. Dia menyebabkan cahaya gelap tadi tutup terus hati kamu. Fa inna kalamihim kalamul qaswah. Kerana perkataan mereka akan mengeraskan hati kamu. Perkataan mereka mengalihkan kamu daripada hidayah Tuhan. Hidayah Tuhan, kamu baik sangka dengan kaum muslimin. Dengan kamu dengar cakap mereka, kamu akan pijak syariat Tuhan. Kamu mula buruk sangka pada saudara kamu. Maka kalam mereka itu menyebabkan, kalamuhum, perkataan mereka itu qaswatun fi qulubika. Menyebabkan hati-hati engkau akan menjadi keras. Fa innahum abna'ud dunya. Kerana mereka ini hanyalah pencacai pada dunia.
Fala tu'amilhum. Jangan kau bekerja dengan mereka. Jangan, kalau mereka itu bos, jangan ambil upah daripada mereka. Ambil upah tu maksud dia masa bila? Masa dia bayar kita, time tu dia duduk mengumpat. Kenapa? Kerana tu'amiluhum da'un. Bekerja dengan mereka, bekerja sama dengan mereka ketika mereka mengumpat adalah penyakit untuk hati kamu. Fala taskun ilaihim. Jangan sekali-kali kamu rasa tentram dengan orang yang mengumpat. Fa inna sakanu ilaihim halakatun. Kerana sesaat kamu merasa nyaman, tentram dengan mereka, kamu akan terjebak dengan satu kebinasaan yang besar. Ini sang guru menjawab kepada sang murid. Bila murid itu menyatakan, kaifa najah? Maka kata guru, maka berhati-hatilah kamu. Ihtimam. Berhati-hatilah kamu dalam mendengar apa yang mereka cakap. Sekiranya yang mereka cakap itu benar-benar muatan dan mengumpat, tinggalkan mereka dan segala muamalat dengan mereka. Kalau kamu sayangkan petunjuk Tuhan dalam hati kamu. Subhanallah. Penat lah. Orang yang dikatakan, yang Imam Ghazali sebut tadi, orang zina lah, orang apa, dia habis-habis dia terjebak, dia tergoda dengan maksiat tu, dia menyesal diri dia. Dia istighfar pada Allah. Dan dia pun tak mau cerita ke orang. Dia bawa diri dia dan dia tak pernah rasa dia mulia daripada orang. Tak pernah dia rasa. Dan dalam pergaulan dia, bila dia dengar ada orang disebut zina, dia tak akan rasa dia lebih baik daripada orang tu. Dia akan rasa malu. Dan dia tak pernah ada buruk sangka pada kawan tu. Kerana dia ada pengalaman bagaimana diuji sehingga terlibat dengan zina. Perbuatan zina tu buruk, tetapi akhlak orang ini jauh 30 kali ganda lebih baik daripada orang yang melakukan satu mengumpat. Sebab orang mengumpat tak pernah rasa bersalah. Orang yang mengumpat sentiasa dalam aman dan nyaman. Orang yang mengumpat tidak pernah merasakan dia merosakkan hidup orang. Orang yang mengumpat terkumpul dalam umpatan itu fitnah. Dia nak tambah dia punya cerita. Kadang-kadang cerita yang betul itu betul tapi macam kurang menarik. Maka dia kena rencahkan. Tetapi selama itulah dia berada di dalam keadaan yang sangat buruk. Sangat buruk. Saya nak memetik seorang ulama ahli tazkiyah. Ulama ahli tazkiyah ni menyebut, saya rasa ini bermanfaat pada kita, iaitu macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada hal-hal ni. Hal-hal ni. Tadi dalam dialog tadi antara sang murid dengan guru itu, dia hanya cerita tentang jauhkan. Ini satu yang sangat menarik saya rasa. Seorang ahlu tazkiyah, dia menyebut, dia kata, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Ini dia sebut dalam hal apa dia? Dalam hal nak merawat jiwa. Supaya kita, saya tak tahulah kita boleh buat macam disebutkan tadi. Saya bila dengar cakap orang mengumpat kita nak bangkit, kadang kita baru bayar nasi kedai kopi, tak tahu meja sebelah dah menjalankan dia punya operasi mengumpat. Dia dah start dah cakap. Dia kata besok insya-Allah satu Penang tak akan ada azan, dia pemenang lah. Lepas ni azan semua speaker dalam, tak ada speaker luar. Dia dah jalan dah dia punya operasi mengumpat. Kita baru suap nasi semulut. Kita dah bayar. Dengan pinggan-pinggan tu nak lari pergi mana? Duduk dalam staka tu lah juga. Jadi, kaifa najah? Nak selamat guna. Kalau kita pergi balas mulut, jadi apa Ustaz Kamzan ni?
jadi bertengkar. Kita kata janganlah sampai lagu tu. Ya. Benarkanlah orang menjalankan kerja dia. Yang mungkar mesti kita cegah. Yang ma'ruf kita, itulah dasar agama, bukan susah mana pun. Tapi mungkin kerana yang menang tu tak berpihak kepada yang dia nak. Itu sajalah. Jadi kita ni tak lama lagi akan jadi Singapura. Azan semua di luar. Dalam khutbah pula disebut. Mungkin kerana dia ada tauliah ke, maka dia boleh cakap lah apa dia nak cakap. Saya tak boleh cakap ikut suka. Apakah dia sebut dia sepakat akan jadi Kristian habis dia kata. Sepakat akan jadi Kristian kita ni. Pasal apa? Depa dah menang. Depa tu siapa? Kalau DAP orang mantap. Ya. Itu saya pun heran. Selama ni kita tak dengar azan kan? Dalam masjid aja. Selama ni kita dengar dalam masjid aja, luar masjid. Yang saya tahu tak azan Pulau Pinang ni masa PKP ya. Semayang pun tak boleh, jemaat pun tak ada. Tak apa. Baik, saya nak sebut perkataan ini. Ulama ahli tazkiyah ni, bila saya sebut, saya merujuk kepada siapa? Ustaz Samsul? Imam Ibn Qayyim lagi, Imam Al-Ghazali. Dan Imam Ibn Qayyim tu bila kita sebut nama dia, kita tak payah sebutlah nama guru dia, automatically ada guru dia. Macam saya sebut Abdul Rahman lah, saya tak payah sebut apa, automatically apa mesti ada punya. Baik. Kaifan najah? Soalan dia kaifan najah? Macam mana nak selamat? Kalau kita seorang yang memang nak selamat sungguh, cuba kita perhati apakah yang disebut ini. Dia kata ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin. Tidak ada benda yang bermanfaat. Tak ada satu benda pun bermanfaat untuk hati. Tak ada satu benda cukup bermanfaat untuk hati mithlu uzlatin. Seperti uzlah. Mengasingkan diri daripada orang. Asingkan diri. Ataupun dikatakan khalwah. Khalwat. Ada dua makna. Khalwat ataupun uzlah kalau dipakai dalam konteks hakiki, merujuk kata kita ni meninggalkan masyarakat, pergi cari satu tempat lain, duduk tak campur orang. Itu dalam konteks hakiki. Tapi kalau uzlah dibawa dalam konteks tasawur, dalam konteks falsafah dia, apakah yang nak dituntut? Maqasid uzlah itu ialah mengasingkan pikiran, mengasingkan hati di tengah-tengah masyarakat. Kita duk ada di situ, tapi kita asingkan pikiran kita dari mereka. Tengah mereka fikirnya bukan-bukan. Pikiran kita ni out of box dari mereka. Itu makna uzlah dalam konteks tasawur ataupun dalam konteks maqasid uzlah itu sendiri. Kita tak berpindah tempat, kita duduk di situ juga, tapi kita uzlah pikiran. Kita uzlah kita punya hati. Kita tak mau sekali dengan dia. Kita tak mau pemikiran kita sama dengan dia. Tapi kita duduk setempat dengan dia. Kita uzlah. Kita bagi pandangan yang lain daripada dia. Itu bermakna uzlah juga. Itu pada bahagian yang kedua. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin. Tidak ada perkara yang paling berguna, paling bermanfaat pada hati seumpama uzlah. Yadkhulu biha midana fikratin. Uzlah sahaja tidak ada guna. Melainkan dalam uzlah ni kena masuk saudara kembang dia, iaitu dipanggil fikratin. Renungan. Fikrah, renungan. Kita duduk dengan dia duduk mengumpat orang. Macam mana kita nak selamat? Kita kena uzlahkan pikiran kita. Asingkan pikiran kita dari pikiran dia. Asingkan hati kita daripada hati dia. Macam mana? Kita mesti muatkan dalam hati kita ni dan pikiran kita muatan fikrah, muatan renungan dan muatan fikir tentang apa yang dia cakap, kesan akhir kita di hadapan Tuhan. Lah tu juga. Barulah kita boleh selamat.
kalau kita nak duduk juga di tempat itu. Kalau tak, kita tak mungkin boleh selamat. Tak mungkin. Sebab apa? Kalau uzlah itu benda yang paling bermanfaat kepada hati, dan fikrah itu adalah medan, adalah satu medan, hamparan, gelanggang untuk memberi manfaat kepada uzlah. Dengan uzlah bermanfaat, barulah hati dapat manfaat. Maka tak mungkin kita boleh duduk dengan mereka tanpa uzlah dan tanpa fikrah. Kita duduk macam kita katakan, aku ni nak kata pun tak kena, tak kata pun tak kena, dia kawan aku. Itu bukan jalan selamat. Itu jalan kehancuran. Jalan selamat adalah uzlah wa fikrah. Asingkan fikiran kita daripada dia dan berfikir, dan menunjukkan keasingan fikiran dalam bentuk percakapan yang menyelisihi percakapan dia. Barulah kita boleh selamat. Tak kalau tak selamat. Tak kalau apa? Kita akan jadi seperti mana dialog tadi antara murid dan guru. Apa akan terjadi pada kita? Percakapan dia akan menjadi kegelapan dan menyebabkan hati kita jadi keras. Kita bermuamalat dengan dia akan menyebabkan hati kita tanggung penyakit. Kita nyaman, selesa, boleh bergelak dengan dia, menyebabkan kita akan jadi binasa. Jadi macam mana nak dapat selamat? Kita kena uzlah fikiran dan bawa fikrah dalam fikiran. Nilai fikiran. Fikir. Dandan dia cakap tu, dandan fikir. Ke depan jadi apa aku dengan Tuhan ni kalau aku mengiyakan cakap dia? Asingkan fikiran. Dan ini benda susah nak buat, Pak Cik. Susah nak buat. Katalah Pak Mentua kita duduk kata pasal orang. Macam mana kita nak asingkan fikiran kita? Ada orang yang mengasingkan fikiran ni, dia sedar ke dia tak sedar, akan jadi satu perubahan pada dia. Perubahan apa? Perubahan wajah. Sebab dia mengasingkan fikiran dia. Dia tak mau mengumpat. Sebab apa? Dia ada fikrah, renungan, pemikiran. Mengumpat ni siapa yang larang? Mengumpat ni bukan wakil rakyat yang larang. Rabbul Alamin. Al-Qahar. Al-Aziz. Yang khaliqul jannati wan nar. Yang khalik kepada jannah, yang khalik kepada nar. Pencipta neraka, pencipta syurga. Yang kita duk semayang, kita duk puasa, kita nak dia terima. Dia yang larang kita buat benda tu. Jadi macam mana kita buat benda tu, lepas tu kita bagi kat dia. Ada satu perkara yang sangat menarik. Apa dia? Suatu tamsil dibuat di dalam hal riba ini. Allah tak akan menerima ibadat ahli riba. Tak terima. Allah tak suka. Apa yang ahli riba buat ni semua Allah tak suka. Tak suka, tak suka, tak suka, tak suka, tak suka. Dengan makna kata tidak terima. Dibuat satu perumpamaan. Apa perumpamaan dia? Dibuat seperti mana satu orang, dia lomok badan dia. Badan dia ni daripada kepala sampai ke seluruh badan sampai ke kaki, dilomok dengan najis. Dan dia tahu rumah yang dia nak pergi itu adalah tuan rumah yang benci pada najis. Maka dia bawa diri dia pergi. Dia ketuk, buka pintu. Dan tuan rumah tu telah nampak apa yang dia nak buat tu. Tuan rumah tu telah nampak dia buat sebelum dia mai rumah dia. Agak-agak ketika dia ketuk pintu tu, tuan rumah nak buka tak? Kalau tuan rumah tu tak tahu, mungkin dia buka. Dia buka-buka, dia terkejut, awak busuk sangat. Dia halau. Ni tuan rumah tahu. Tuan rumah nampak daripada awal. Dia mai dengan happynya di rumah kawan tu. Dan dia tahu tuan rumah tu tak suka busuk dan najis. Dan dia dengan redanya ambil najis tu, lomok muka dia habis. Dia pergi. Dan agak-agak dia duduk Assalamualaikum. Salam ni perkataan yang baik. Agak-agak jadi baikkah dekat tuan rumah tu? Takkan jadi baik. Orang yang riba,
diumpamakan seperti itu. Dia buat satu benda yang dikatakan makan bangkai saudara sendiri. Dengan itu dia ambil ayat semayang. Dengan itu dia menghadap 5 waktu ke Tuhan. Dengan itu dia membaca Al-Quran. Dengan itu dia berdoa. Dengan itu dia mengerjakan haji dan umrah. Dia masuk ke rumah Tuhan. Dengan itu dia meminta istighfar macam bab kita baca tadi. Adakah dia harap Tuhan akan terima selagi dia tak buang najis tu? Ya subhanallah. Ya subhanallah. Tapi kerana benda ni bersifat batin kan? Ya, Nabi buat perumpamaan pada Aisyah. Aisyah apa yang sebut tu, kalaulah dibuang ke dalam laut, habis binatang dalam laut tak boleh hidup. Apa yang cakap tu. Sedangkan Aisyah hanya buat lagu ni. Safiyah qasirah. Dia habaq Safiyah pendek. Madu dia lah. Bahasa kita kata madu lah. Sebenarnya bukan madu. Isteri Nabi. Kita jangan sebut madu dah lain kali. Sebut madu kalimah yang tak betul. Bila kata madu mai pada perut binatang. Bini kedua bukan mai pada perut binatang. Perut orang kok madu. Madu kat mana? Tapi kita dah biasa bahasa madu. Macam mana nak tahu madu betul, madu tak betul? Macam mana? Bawa balik rumah, baru boleh tahu. Tengok. Tapi alhamdulillah ya, orang mukmin Allah jaga hati dia kan, mukmin mukminah. Ya. Tapi sebenarnya dah kahwin dua bukan madu. Singkirkan bahasa tu. Orang kata madu asli. Madu asli kalau balik bini marah. Dah, madu pahit. Dah. Kalau madu pahit itu tanda dia demam. Madu tak boleh pahit. Madu kena manis. Madu kena manis, madu tak boleh pahit. Tapi pasal apa orang wanita tak suka di madu? Sebab dia rosakkan makna. Itu isteri kita bukan madu. Kena abang pada bini pertama. Ni bini abang, bukan madu hang. Isteri abang. Macam mana? Memang senyum nampak memang? Bahasa kiasan, tapi makna tak baik. Sebab kalau pun wanita tak suka madu, bermakna dia tak suka apa yang Tuhan buat. Allah sebut madu keluar daripada mana? Perut lebah kan? Dan Allah kata apa ada dalam madu? Ubat. Dalam madu ada ubat. Bagi madu kat wanita. Sekarang nak tahu dia suka tak suka benda yang Allah kata ubat. Ambil madu lebah tu, bagi kat wanita. Ubat. Wanita sakit perut ke, bagi makan madu. Orang kata batuk ke, bagi makan madu. Agak-agak wanita suka tak madu lebah ni? Kata hang rasa madu lebah. Ada tak wanita kata pahit, saya tak suka. Tak, kata ni ubat. Ubat pun saya tak suka. Ada. Mana ada? Gila. Mana ada wanita tak suka madu? Madu syifa. Tapi bila sebut madu kepada bini kedua, pasal perempuan tak suka? Sebab itu bukan madu. Kalau madu, dia mesti suka. Mana boleh tolak madu sebab Tuhan kata ubat. Dikatakan kahwin dua tu madu ke siapa? Ke lelaki. Sebab dia bermulan madu pula. Itulah. Bukan pada wanita. Pegang kepala awak. Okay, dia bulan madu pula. Bulan madu untuk lelaki, bukan untuk wanita. Habis siapa yang rasa madu tu? Laki-laki ya. Bulan madu sesuatu yang manis, sedap. untuk lelaki lah. Untuk laki-laki. Pasal apa perempuan tak suka? Seronok lelaki tu bulan madu. Jangan tunjuk tangan. Jadi riba. Jangan jadi riba. Apa ni? Baru baca apa riba. Tapi Ustaz Nan kita melawak dengan bukan hakikat. Ustaz Nan ni senang je. Bukan senang je, senang melawak. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya bukan madu. Kalau wanita kalau kita iktiraf bini kedua tu madu dan wanita menolak madu, bermakna wanita menolak fitrah. Quran kata ubat.
Jadi kita tak boleh benarkan wanita canggah fitrah. Jadi sebenarnya jangan panggil madu dah. Abang ni isteri abang. Dan wanita bagi tahu betul, saya bukan menolak madu, madu lebah tu saya terima. Inilah madu tiruan. Yang orang kata isteri kedua tu madu betul. Tak, inilah madu tiruan. Memakai nama madu betul. Yang madu tu abang bukan saya. Saya tak boleh terima abang kahwin lagi satu kerana saya tengok abang pun sengit. Abang pun lagu bulan-bulan duk minta duit kat saya berminyak kita. Bulan ni pun belanja rumah pakai duit saya. Abang pergi menikah lagi satu. Itu saya rasa tak betul. Bukan saya tolak madu. Madu tak boleh tolak. Madu tak ada kena mengena dengan manusia. Madu daripada lebah. Kenapa kita duk memburukkan nama madu? Lepas tu bagi tahu pula, ada madu tapi rasa macam racun. Tu pelan duk merepek lah. Madu apa rasa macam racun? Madu ni lah. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Maka tanya pada perempuan, suka dimadui atau suka diracuni? Gila makan racun. Tapi dia memandang kahwin dua tu racun. Bermakna bukan dia pandang madu. Madu sesuatu datang daripada lebah. Hanya bahasa kiasan. Bila kalimah tu nak dirosakkan, kita kena kembali pada makna asal. Ada wanita datang ke saya masa awal-awal Ustaz Nan kahwin dulu, dia tuduh saya kahwin. Dia kata, Ustaz Nan kalau kahwin, takkan Ustaz tak kahwin? Mau serupa. Kurang macam ni. Kok aku dapat nama? Kahwin betul-betul orang tahu. Dia marah. Saya katalah, saya ingat dia melawak peringkat awal. So, saya melawaklah dia perempuan. Saya melawak. Saya kata apa salahnya madu. Jangan panggil madu. Panggil honey. Nak kata gila, tak gila. Honey pun madu lah juga kan. Tapi dia tak suka dengar madu tu. Panggil honey tak apa. Tengok. Fikrah manusia telah pun rosak. Maka fikrah ini perlu diuzlahkan. Uzlah saja tak boleh, dia mesti ada fikrah. Pulih dalam bentuk fikir balik. Apa yang sebenarnya berlaku. Jadi, apa kata ahli tazkiyah dekat sini, nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada satu benda yang paling berguna, bermanfaat untuk hati dikala banyak fitnah macam ni, melainkan uzlah. Tak ada mithlu uzlah. Seumpama uzlah, paling bermanfaat untuk hati, melainkan uzlah. Uzlah maksud asal apa dia memang? Mengasingkan diri. Maksud dia bawa badan kita ni keluar daripada rumah, keluar daripada kampung, keluar daripada daerah, keluar daripada negeri, pergi cari satu tempat yang tak mau campur orang. Duduk di situ seorang-seorang beribadat, kemudian masukkan fikir. Itu asal makna uzlah. Ulama kita kata, uzlah yang macam ni hanya bagi orang yang tidak ada guru. Tapi bagi orang yang ada guru, dia kena berguir dengan guru dia. Duduk dengan guru dia lebih bermanfaat daripada beruzlah jasad. Kerana dalam uzlah seorang-seorang ni boleh ada tipu daya syaitan. Maka duduk dengan guru. Bila kita ada guru, kita ada musyrik. Kita ada apa? Mursyid. Bukan musyrik. Musyrik jadi hamba Allah lain. Kita ada mursyid. Abdul Rahman, mursyid. Mursyid ni apa maksud dia Ustaz Kamsan ni? Pembimbing. Yang boleh membimbing hati kita, fikiran kita. Letaklah jasad kita dengan dia. Bercampur dengan dia. Dan minta bimbingan dia. Macam mana nak uzlah hati dan fikiran. Nak uzlah hati dan muatan fikiran kita yang berisikan fikiran yang betul. Itu lebih baik daripada kita bawa diri kita tak tahu pergi duduk tak mana dalam keadaan tak ada guru. Kenapa ikhwan? Kerana
kata ahlu tazkiyah, kerana kata dia yang pertama, ketika kita melihat hal berkaitan dengan apa ni, dengan ribah ni, dia berat. Kenapa dia berat? Tengok pada bahagian tu. Sebelum kita baca ni, tengok pada bahagian kedua Nabi kata. Tengok apa orang ribah. Tuhan akan layan dia macam mana. Iaitu Nabi kata, macam mana dia buka aurat orang itu, macam mana dia mencari aurat bermakna keaiban, Allah akan cari keaiban dia. Pandang. Kalau kata polis cari pun kita dah rasa tak selamat. Pasti jumpa. Adakah Tuhan cari tak jumpa? Allahu Akbar. Kena sedar. Allah yang cari. Sebab hang pergi cari aib orang yang apa? Yang tak patut hang cari. Maka Nabi kata, man ittaba'a auratihim, siapa yang duk pergi cari aib orang ni, yattabi'ullah auratahu. Allah cari aib dia. Dan ingat Nabi kata, wa man yattabi'illahu auratah. Siapanya Allah dapat cari aib dia. Zatkan Ustaz ni, boleh ke Tuhan cari tak dapat? Tengok Nabi kata apa dia? Nabi kata, yafdahu fi baiti. Dia pasti akan malu walaupun di tengah keluarga dia. Allah tak peduli masa tu. Orang kata, hang nak buat dia pun, hang tengoklah muka anak bini dia, tak bersalah. Ketika Tuhan dapat cari aib kita, Tuhan tak peduli dah semua tu. Pasal apa? Hang pun tak peduli ke orang. Pasal tu, macam mana kita nak selamat diri daripada duduk di tengah-tengah masyarakat macam ni? Ya? Satu, ahli tazkiyah kata pada kita, dan ini juga sekaligus menjadi ubat kepada orang yang dah begitu kemaruk dengan ribah ni. Pertama, jangan hilangkan daripada fikiran kita. Apa dia? Untuk apa kita dicipta oleh Allah. Dan jawapan untuk apa kita diciptakan oleh Allah mesti datang daripada Allah sendiri, tak mau daripada orang lain. Nak Allah sendiri jawab. Kenapa Allah ciptakan kita? Satu, macam mana Allah cipta kita? Mesti jangan bagi hilang daripada fikiran kita. Apabila kita dapat jawab dari Allah sendiri untuk apa dia cipta kita, dan macam mana dia cipta kita, automatik benih riba dia akan gugur daripada fikiran kita dan hati kita dan lisan kita. Sebab kita tahu tujuan kita dijadikan. Dah capaikah matlamat? Dan macam mana Allah jadikan kita dengan penuh kebesaran untuk apa? Tidak mahu ke semua jawapan ini melainkan daripada Allah semata-mata. Fikrah itu diasaskan, pemikiran kita menguzlahkan fikiran kita dan hati kita di tengah-tengah masyarakat yang banyak macam ni dengan dua muatan besar itu. Kalau kita boleh buat benda tu, pertama apa akan terjadi kepada kita, ikhwan? Pertamanya ialah akan jadi kepada kita salamatun min afatil lisan. Kita akan dapat keselamatan lidah. Daripada lidah. Kita akan dapat yang tu. Itu yang tadi Nabi sebutkan, ya ma'syara man amana bilisani. Wahai orang yang macamlah lidah dia tu selamat sangat. Man amana bilisani, sebenarnya tak aman. Ini bahasa sindia. Kinayah, ya? Bukanlah terjemahan literal. Siapa orang yang aman lidah dia? Dah, sebenarnya tak aman. Mana boleh orang mengumpat aman lidah dia? Tapi bahasa tu macam sindia. Ya ma'syara man amana bilisani. Siapa-siapa yang rasa macam selamat lidah dia, dia rasa. Sebab itu Nabi kata iman tak masuk dalam hati dia ni.
Mana boleh selamat lidah kalau iman, mana boleh lidah kita lencong kalau iman masuk. Maka dengan uzlah bermuatankan dua benda tadi. Apa dia? Untuk apa Tuhan cipta kita? Satu, dan macam mana Tuhan cipta kita? Dengan penuh kebesaran dia. Dan jawapan tu bukan kerana kita fikir. Soalan kita fikir. Jawapan kita tak boleh fikir. Jawapan kena datang sendiri daripada Tuhan. Kalam Tuhan. Kalam Rasul. Tak mau kalam orang-orang lain. Tak mau kalam orang lain. Maka di atas dua itu kita akan dapat as-salamatu min afatil lisan. Satu. Yang kedua, kita akan dapat apa, ikhwan? Yang kedua, kita akan dapat hifzul basar was salamah min afatin nazar. Kita akan dapat keselamatan pandangan orang. Bila kita tengok orang, mata kita tengok orang, telinga kita tak ada ribah, muatan fikiran kita tidak berlegal-legal di dalamnya tentang ribah, maka apa akan terjadi? Salamatul basar. Kita tengok orang selamat, kita tak ada ingat buruk. Kita tak tengok dia, nampak dia punya rekod. Apa akan terjadi? Selamatlah kita daripada kerosakan pandangan. Itu yang kedua. Mulut kita pun, kita tak tahu pasal buruk orang. Mana mungkin kita boleh lihat cakap buruk orang. Ketiga, apa kita akan dapat? Hifzul qalbi. Keselamatan hati kita. Selamat hati kita daripada apa? Daripada al-madahinah wa ghairuhuma minal amrad. Daripada kekotoran, kekejian hati dan penyakit hati. Ribah itu bukan daripada penyakit kita. Yang keempat, kita dapat apa, ikhwan? Usuluz zuhdi fi dunya wal qana'ah minha. Kita akan dapat jalan menuju pada zuhud. Orang riba tak akan dapat zuhud sampai dia mati. Sampai dia mati dia tak akan dapat. Allah bagi. Yang kelima, apa Allah bagi pada kita? Yang kelima, Allah Ta'ala bagi pada kita as-salamatu min suhbatil ashrar. Allahu Akbar. Selamat. Kita selamat daripada berkawan dengan seburuk-buruk manusia, hamba dunia, budak dunia. Allah selamatkan kita. Jangan dimain-mainkan, ikhwan. Kerana apa, ikhwan? Inilah ada satu perkataan yang dikeluarkan oleh seorang yang agak kontroversi, tapi perkataan dia itu bermanfaat. Dipanggil dengan nama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi di antara yang ada kontroversi dia. Tapi dia ada perkataan yang menarik. Saya ambil yang bermanfaat itu. Dia kata apa? Dia kata wallahi. Dia kata wallah ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflah. Dia kata demi Allah, tidak ada keuntungan, keselamatan, melainkan keselamatan dan keuntungan itu apabila Allah bagi kepada kita sahabat yang untung, sahabat yang selamat. Dahsyat dia. Tapi selagi kita duduk dengan dia, kita tak boleh uzlah fikiran, dia cakap kita sengak, walaupun hati kita tak setuju, tapi sukut itu alamatul rida. Diam, membeku, tak kata apa-apa, itu dipaham sebagai rida. Nawawi buka dari Riyadhus Salihin bab larangan mendengar mengumpat. Larangan mendengar mengumpat, bangkit. Quran An-Nisa menyebut benda yang sama. Tak boleh. Maka bila Allah bagi kekuatan kerana kita uzlah fikrah tadi, bukan uzlah badan, uzlah fikrah, uzlah hati dengan muatan dan fikrah dan dua soalan tadi, automatik Allah pisahkan kita daripada sahabat yang buruk. Automatik kita tak suka. Kita mendapat keselamatan daripada bersahabat dengan orang yang buruk. Dan ini satu kurnia Allah Ta'ala yang besar. Kenapa, ikhwan? Kerana
mukhalatuhum fasadun azim. Kerana kita berguir dengan sahabat yang jahat macam ni adalah fasadul azim, keburukan yang besar kepada hati kita. Yang keenam, kita dapat apa ikhwan? Dengan kita uzlah ni, kita dapat at-tafarraghu lil ibadati wa zikri wal azmu ala taqwa wal birri. Subhanallah. Masa kita menguzlahkan fikiran kita, Allah akan bagi kepada kita apa ikhwan? Allah akan bagi pada kita masa beribadat kepada Allah. Rupanya salah satu sebab kenapalah kita susah nak ibadat, nak dapat masa ibadat, kerana dosa mengumpat. Sudah saja. Kita telah merampas hak orang. Kita membuka aib orang. Dengan najis tu agak-agak Tuhan sukakah kita main ibadat ke dia? Maka Tuhan tutup ruang-ruang ibadat. Kalau orang ni buat ibadat pun Tuhan tak mau terima pasal bernajis. Macam tetamu tadilah. Dia main ke rumah, tuan rumah takkan sambut dia. Pada pagar rumah pun tuan rumah akan kunci. Kerana ni dia harap rokok dia, sujud dia Tuhan akan terima, sangatlah berangan-angan tinggi. Yang ketujuh, apa akan dia dapat dengan uzlah tadi ni? Wujdan halawatu ta'ah. Dia mendapat kemanisan dalam ibadat, dalam ketaatan. Allah bagi kat dia. Sebab penghalang dah tak ada. Ke-8. Apa Allah Ta'ala bagi pada dia? Allah bagi pada dia rahatul qalbi wal badan. Allahu Akbar. Fa inna fi mukhalatatun nas ma yujibu ta'bul qalbi bil ihtimam bi amrihim wa ta'bul badan bis sa'i fi aghradihim wa takmilul maradihim. Allahu Akbar. Allah bagi yang ke-8 apa dia? Kerehatan hati dan badan. Sebab tengok dia kata kerana fa inna mukhalatatun nas, kerana kita pergi bercampur dengan orang macam ni, penat hati kita, letih hati kita, letih badan kita, berat segala pekerjaan kita. Ustaz Kamsani, kita dengar benda yang kita tak tengok orang buat dahsyat-dahsyat ni, tak berat hati nak terima. Peringkat awal Ustaz Kamsani, semua jenis riba, telinga berat nak terima. Sehinggalah dia diasuh untuk terima. Betul? Peringkat awal pun tak. Benda riba ni, dia akan jadi sakit telinga, jiwa tak boleh terima. Kita macam letih dengar. Tapi kenapa kita boleh terima? Kerana kita dilatih untuk terima benda mungkar. Maka bila kita dah tak dengar benda ni semua dengan uzlah dan fikrah tadi, apa Tuhan bagi pada kita? Rahatul qalbi wal badan. Kerehatan pada hati kita dan badan. Kenapa hati kena rehat? Ya Allah, kerana hati itulah benda yang nak merasakan wujudnya Tuhan. Kalau hati kita sibuk dengan benda lain, bila dia nak rasa wujudnya Tuhan? Yang ke-9, apa kita akan dapat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kepada kita cahaya pada badan, cahaya pada hati, cahaya pada wajah. Sebagaimana orang mengumpat tadi, Allah bagi apa? Zulmatun. Ya. Nur hidup. Allahu nurus samawati wal ardh. Cahaya. Dan ke-10 Allah Ta'ala bagi apa pada kita ikhwan? Allah bagi tamakkanu min ibadatil fikri wal i'tibar wa huwa maqsudul a'zam min al khulwati. Iaitu Allah bagi kepada kita tamakkunu, tamkin di dalam pemikiran. Allah akan bagi pada kita apa dia? Tamakkunu min ibadatil fikri. Allah bagi pada kita kekuatan fikiran itu tak hilang. Sekali je kita asah diri kita fikir, dia akan tajam selama-lamanya. Bila mai penyakit-penyakit tadi, dia akan tempih. Dia akan tempih. Sekali je kita latih dia lagu tu. Allah bagi tamakkunu. Tamakkunu
Allah bagi tamkin pada kita min ibadatil fikri, daripada ibadah fikir ni. Dan itulah maksud paling besar kenapa kita kena uzlah dan khalwah, dalam bentuk pengasingan jiwa. Jangan bagi seragam dengan manusia ni ketika kita duduk dengan dia. Kalau tidak kita akan binasa. Kata sahabat Nabi Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, kata sahabat Nabi, kata sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah. Dia kata, man arada syarafal akhirah falyukthir min tafkir. Siapa yang mau kepada kemuliaan akhirat, maka perbanyakkanlah memikir daripada kemuliaan akhirat. Maka Tuhan lepaskan kita daripada menjadi abna'i dunia. Kita tak jadi habuan dunia. Tuhan lepaskan kita. Fikirlah untuk akhirat, nescaya kita akan melihat bagaimana kebesaran Rabbul Alamin kepada kita, ikhwan. Ikhwan, kerana itu ikhwan, kita mesti tahu untuk menyatakan bahawa ribah ini bukanlah benda yang kecil, dia adalah benda yang besar. Jauhilah dia sedapat mungkin, kerana hadis yang kita baca ni sangat mengancam, sangat ancam kita. Kita tuduh orang apa yang orang tak buat, kita bercakap benda yang kita tak tahu pun, ya ke dak ke ya. Oh subhanallah, hentikanlah, jangan buat benda tu. Kita sibukkanlah diri kita dengan apa? Uzlah dan fikrah. Maka uzlah yang saya maksudkan ini, uzlah pada bahagian kedua. Kita duduk dengan orang, tapi kita asingkan hati dan fikiran. Bila duduk bercakap pasal orang, kita ingatlah hati kita, ya Allah, untuk apa hang buat aku? Ingat balik ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau itulah hang buat aku, yang aku duk dengar ni liya'budun ke? Aku dengar ni semua larangan hang. Dan ingat macam mana uniknya kebesaran Tuhan. Tuhan buat kita daripada perut mak kita. Ambil masa sampai 9 bulan, 10 hari. Walhal Allah Ta'ala ni kata kun fayakun. Tapi Allah ambil 9 bulan, 10 hari. Buat yang tu, buat lagu ni, pakai nutfah, pakai alaqah, pakai mudrah. Kita berubah. 40 hari berubah. Kemudian Allah semat pada kita tulang belulang jadi janin, kulit dia semai, dia otak telinga ni, cuping telinga jadi elok. Maksud yang sebut tadi, tak tahu apa di dalam arham kan, dalam perut ibu. Tak tahu, hanya Allah yang tahu. Oh subhanallah, ingat balik kejadian Tuhan. Allah keluarkan kita daripada perut ibu kita untuk ini kah? Maka dengan itu kita akan mendapat kekuatan untuk menyuarakan pengasingan jiwa kita. Sekurang-kurangnya kita dapat kata, sahabat, janganlah, sudahlah, cukuplah. Kita dapat menyelamatkan diri kita sekurang-kurangnya, walaupun kita tak dapat selamat orang sekeliling. Cukuplah diri kita yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Cukuplah, kita selamat, cukuplah. Ni daripada kita pun tak selamat, orang pun tak selamat. Dalam riwayat Huzaifah kan, hadis Tirmizi, hadis hasan, Nabi sebut, la takunu imma'atan. Nabi kata, aku tak suka kamu jadi golongan imma'atan. Siapa dia imma'atan? Orang yang berkata, kalau orang baik, aku baik. Orang buat jahat, aku pun buat jahat. Nabi kata mereka ini imma'atan. Orang yang suka ikut-ikut masyarakat. La takunu imma'atan. Kamu jangan jadi macam tu, Nabi kata. Tapi apa yang Nabi nak? Watti'u, Nabi kata. Kukuhkan hati kamu. Kukuhkan pendirian kamu. Kamu kata, kalau orang buat baik, aku buat baik. Kalau orang buat jahat, aku tidak akan buat jahat. Nabi nak kita jadi orang yang begitu. Kata Huzaifah, tidak ada nasihat yang paling besar melainkan nasihat ini. Kerana apa? Ramai di akhir zaman golongan imma'atan. Apa? Ikut tak tahu apa. Ikut tak tahu apa. Kata tak tahu apa. Ucap tak tahu apa. Fitnah tak tahu apa. Maka akhirnya dalam bab ribah ni, ikhwan, apa yang akan terkorban? Seluruh ibadat yang kita lakukan. Umrah kita, haji kita.
ialah untuk kita bangkit akhirat. Kita baca hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, hadis pasal apa? Muflis. Tengok macam mana hisap orang muflis. Semayang, puasa. Bukan kata tak buat tu semua, tapi dia buat jenayah kepada orang. Maka apa yang terjadi pada dia? Ibadat dia bagi. Lepas tu dah bagi ibadat, dia pun tak ada hutang banyak, dia tak boleh selesai lagi. Apa Nabi kata? Ambil dosa orang buah atas kepala dia. Summa turiha ilanna, disembam wajah dia ke neraka. Allahu Akbar. Ada satu kawan tu, masa pergi hospital tu, cek bulanan kan, 2 baris dengan saya tu, dia pun bercakap. Dia kata, dia suka minum ayak putih. Minum ayak. Tapi kesan dia kata, pasal kita ada kencing manis ni, kalau bawa kereta, dia kata berjalan jauh, duk kena berhenti lah. Kencing sana, kencing sini. Pasal minum ayak banyak kan. Dia cerita lah, dia kata dia minum ayak ni sampai kencing tu jadi warna ayak putih. Tu kawan tu kata lah. Kawan tu kata, aku tak buat kot lagu tu. Pasal apa? Tengah-tengah malam nak bangkit pergi kencing. Bukan, tak ada, aku tak buat lagu tu. Kira maksudnya dia malas nak buat. Dia malas. Tu kawan tu balas. Hak dia balas tu menarik. Dia kata, pertama kita ni dah ada kencing manis. Okay? Tahu tak kencing manis ni punya kemampuan merosak organ dalam badan lagu mana? Daripada badan aku nak rosak, lebih baik aku kencing kerap tapi aku selamat. Daripada tak mau ambil risiko kencing kerap pasal minum air, tak apalah nak makan apa makan lah. Lepas tu badan jadi rosak. Hang tahu tak salah satu daripada rosak badan apa? Hang kena lumpuh. Sedangkan hang boleh rawat diri hang dengan apa? Dengan minum air banyak je. Macam doktor punya bagi nasihat. Minum air putih lagi banyak. Bukan Melo, air suam. Betul? Apa suka air putih? Kata apa Abdul Rahman? Pecita ni. Tapi saya terfikirlah di sini. Kita ni ikhwan, daripada kita terlibat join sedap dengan orang mengumpat, yang kesan dia kita merana akhirat, kita lumpuh akhirat, kita sengsara akhirat, lebih baiklah sedikit usaha kita ambil uzlah fikiran daripada kita nak merana di sana. Macam dia tu katakan, biarlah aku kencing kerap tak apa, tapi aku boleh jalan, aku boleh semua, daripada hang duk buat perangai balok liat, nanti hang kena attack, apa pun tak ada. Hak kawan tu kata, dia pula cerita, dia kata kawan dia. Dia kata dia tengok kawan dia kena serangan jantung. Macam mana apa? Badan jadi kerekot. Macam kaki, paha ni semua macam nak main ampu jantung. Jadi kerekot semua himpun ke jantung. Kena serangan jantung. Tapi dia kata nasib baik tak mati. Nasib baik tahulah memang tak main kuliah kan. Tahulah nasib baik tak mati. Tapi dua-dua Melayu lah. Saya seorang lah mamak duduk sebelah dia. Dia pada sembang, saya duduk dengar. Tapi nasib baik tak mati. Kawan yang kata minum air putih banyak tu, saya ingat dia ni pun ahli fikir juga. Tapi tak main kuliah lah. Tapi saya rasa dia ahli fikir. Pasal dia punya jawapan tu bagus. Dia kata, alhamdulillah lah dia kata. Tapi dia kata, kalau hang pergi tanya pada kawan yang kena lumpuh, kena serangan jantung 1000 kali ganda lebih baik daripada lumpuh. Dahsyat bahasa dia. Hang cerita kawan hang kena serangan jantung tapi tak mati. Hang pergi tanya kawan yang lumpuh. Kawan yang lumpuh tu dia sanggup kena 100 kali serangan jantung daripada jadi lumpuh. Hang tahu tak siksa lumpuh? Siksa lumpuh ni hang collapse. Hang tak boleh buat apa. Hang kena serangan jantung, lepas 3 hari, 4 hari, hang sedang, hang boleh jalan. Walaupun lemah, tapi hang boleh jalan. Orang kena lumpuh, tak boleh urus diri, mengharapkan ihsan orang. Maka lebih baik hang makan air suam banyak-banyak. Yang tu dia punya hal. Hang makan air suam banyak-banyak.
Subhanallah. Dia agak macam ada muatan tak? Kisah tu macam mana ada muatan dengan tajuk kita. Itu Ustaz Kamsah ni. Lebih daripada kita nak merana akhirat. Dan akhirat ni benda kita duk pi. Daripada kita nak menderita, nak menangis, nak susah masuk neraka, siapa pun tak boleh tolong, lebih baiklah kita berubat dari sekarang. Apa dia? Apa dia ubat untuk benda ni? Sedikit uzlah, sedikit fikrah. Apa muatan fikrah? Ingat untuk apa Allah buat kita dan macam mana unik kejadian Tuhan untuk kita, dan Allah memberi kepada kita 10 faedah tadi. Daripada kita tak mau buat kerja sikit pun, tak mau minum air apa pun, lepas tu kita nanti susah di hari tua. Boleh faham sahabat Abdul Rahman? Cukup dah bagi 10 dah. Cukup dah, banyak dah ni. Semoga Allah merahmati kita. Lepas ni kita sambung hadis Mustawrid bin Shaddad. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.